Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi keperluan kursus KPG 3013 Insan Guru Profesional, kami kumpulan 4 akan membuat pembentangan terhadap kerja kursus pertama yang telah kami laksanakan, iaitu wawancara insan guru profesional. Seterusnya, berikut merupakan senarai ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang. Seterusnya, kami akan mulakan pembentangan kami dengan memperkenalkan latar belakang wawancara insan guru profesional yang telah kami laksanakan. Kami telah memilih 2 orang guru yang terdiri daripada guru luar bidang matematik dan guru matematik. Bagi guru luar bidang matematik, kami telah memilih Puan Rosmah binti Ramli yang telah berkecimpung dalam alam pendidikan selama hampir 34 tahun. Manakala bagi guru matematik, kami telah memilih Puan Nurhayati binti Hamzah yang telah berkhidmat sebagai guru selama hampir 23 tahun. Kedua-dua sesi wawancara ini telah dilaksanakan pada hari dan tarikh yang sama, namun dibahagikan kepada 2 sesi. Pada sesi pagi, kami telah menemu bual Puan Rosmah pada pukul 9, manakala pada sesi petang, kami telah menemu bual Puan Nurhayati pada jam 4 petang. Kedua-dua wawancara ini telah dilaksanakan menggunakan platform Google Meet melalui pautan link yang telah dipaparkan. Untuk melaksanakan wawancara ini, kami telah merangka beberapa soalan berstruktur untuk diajukan kepada kedua-dua orang guru. Pada peringkat permulaan, kami telah mengajukan soalan tentang latar belakang guru berkenaan yang berkaitan dengan bidang pengajian serta bidang yang diceburi di sekolah. Soalan-soalan wawancara insan guru profesional juga melibatkan perkongsian pendapat, persepsi serta pengalaman mereka sebagai seorang guru. Kami juga menyediakan 1 soalan tambahan khusus untuk guru matematik. Seterusnya, untuk persamaan, menurut jawapan wawancara kedua-dua guru dari soalan kedua berkaitan kewibawaan seorang guru, mereka berpendapat ciri utama kepribadian seorang guru ialah penyabar dan penyayang. Guru tidak boleh cepat menghukum seseorang pelajar. Sebaliknya, dekatilah mereka. Hal ini selaras dengan model IGP bidang matematik yang menyatakan guru seharusnya mempunyai kepribadian penakbulan. Manakala untuk bidang IGP bimbingan dan kaunseling pula ialah accountability professional dari segi empathy. Guru seharusnya tidak berperanan untuk menghakim atau menilai yang mana murid pandai dan yang mana murid lemah. Seterusnya, menurut model IGP UPSI pula menekankan sifat penyayang, di mana guru yang penyayang ialah seorang yang mengambil berat tentang kesejahteraan pelajarnya. Guru perlu mengambil kira keadaan pelajar melalui analisis pertimbangan profesional berdasarkan situasi dan bersifat empati terhadap pelajar mengikut keperluan keadaan. Seterusnya, berdasarkan jawapan wawancara kedua-dua guru dari soalan ketiga berkaitan kepribadian guru yang bersesuaian dengan peredaran masa, guru perlu lebih berilmu pengetahuan kerana dunia pada hari ini murid sudah maju ke hadapan. Hal ini selaras dengan model IGP bidang matematik yang menyatakan guru perlu lebih relevan apabila melibatkan masalah dunia nyata selari dengan peredaran masa. Manakala untuk model IGP bidang bimbingan dan kaunseling pula ialah guru perlu mempunyai kepribadian kecekapan profesional. Hal ini merujuk kepada sejauh mana seseorang guru bertanggungjawab ke atas diri dan profesion mereka untuk melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran selaras dengan skop perkhidmatan yang ditawarkan. Menurut model IGP UPSI pula, guru perlu bersikap adaptif. Guru adaptif ialah seseorang yang dapat menyesuaikan diri dengan baik dalam situasi yang mencabar dan penyelesai masalah yang menerima cabaran dalam pengajaran dan pembelajaran sebagai sebahagian daripada perkembangan profesionalnya. Persamaan terakhir untuk hasil wawancara guru berdasarkan soalan 4 berkaitan kepribadian yang tidak seharusnya ada pada seseorang guru ialah guru sama sekali tidak boleh mencuri masa. Penekanan terhadap elemen amanah dalam menepati masa perlu ada dalam diri seseorang guru yang unggul. Hal ini selaras dengan model IGP bidang matematik yang menyatakan kepribadian umum guru matematik berkaitan kejujuran dan integriti dalam menjalankan tugas, terutamanya melibatkan masa PDP. Manakala untuk model IGP bidang bimbingan dan kaunseling ialah accountability professional dalam konteks integriti dan amanah.
Menurut model IGPUC pula, sifat kebolehpercayaan terhadap kredibiliti seorang guru dalam mementingkan pelajar dan masa PDP agar dipenuhi dengan pembelajaran yang efektif. Okey, kita dah dapat lihat bagaimana persamaan hasil wawancara daripada kedua-dua guru tersebut. Jadi di sini saya akan membuat sedikit rumusan berkaitan dengan hasil tersebut, iaitu yang pertamanya adalah sebagai seorang guru haruslah mengamalkan ciri-ciri kepribadian guru unggul. Antara ciri kepribadian yang ditekankan dalam hasil wawancara ini adalah sifat penyayang, di mana sifat ini juga adalah selaras dengan model IGP bidang dan juga model IGP UPC. Seterusnya adalah guru haruslah mementingkan sifat sabar yang tinggi. Sebagai seorang guru, sifat kesabaran itu perlu tanam dalam diri kerana para guru akan berhadapan dengan pelbagai situasi kerana pelajar ini. Okay, seterusnya adalah penekanan nilai integriti. Sebagai seorang guru, nilai ini haruslah diterapkan dalam diri dari segi kejujuran dan juga kepatuhan terhadap masa yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Hal ini kerana profesi keguruan ini acap kali dipandang mulia oleh masyarakat. Okay, jadi nilai ini harus diterapkan dalam diri. Seterusnya adalah guru juga perlulah mengamalkan kepribadian guru selaras dengan tuntutan semasa. Apakah tuntutan semasa? Okey, kalau kita dapat lihat pada zaman dulu, kita sebagai seorang pelajar berhadapan dengan seorang guru yang garang dan juga cepat menghukum apabila pelajar itu melakukan kesilapan. Namun kini kita dapat lihat bahawa kaedah pengajaran kini adalah bersifatkan seorang yang penyayang. Jadi, guru kini haruslah mengamalkan sifat penyayang dan juga kesabaran yang tinggi dalam diri. Seterusnya kita akan melihat daripada pandangan guru di mana guru bukan bidang menekankan gaya pembelajaran yang boleh kita kaitkan dengan pembangunan dan pengembangan sasiah, peningkatan disiplin, pendidikan kerjaya, fiskio dan kesetaraan mental pelajar. Berbeza pula dengan guru bidang di mana kaedah mengajar merupakan titik permulaan dalam pengajaran, menilai latar belakang pelajar dan memastikan tahap setiap mereka mampu dipikul menjadi keutamaan guru di mana pelajar memiliki kebolehan yang berbeza dalam menerima pengajaran guru. Melihat kepada model IGP bidang, kita menilai dari segi kebolehpencapaian pelajar. Guru berpendapat kefahaman pelajar terhadap konsep matematik merupakan pengukuran dan keberkasihan strategi pengajaran guru itu tersendiri. Tidak membezakan kebolehan pelajar serta memperbaiki kaedah pengajaran merupakan beberapa perkara yang perlu dipertingkatkan oleh guru dari masa ke masa. Dalam konteks lain, kebolehcapaian bagi guru bukan bidang adalah menilai perubahan pelajar dari aspek jasmani, emosi, rohani dan juga sosial. Perkara ini mampu dikaitkan juga dengan model IGP UPC di mana tahap kreatif dan inovatif guru boleh dilihat secara keseluruhan. Guru berkebolehan untuk menyesuaikan diri dengan peredaran masa dan penggunaan teknologi terhadap amalan pendidikan. Jika pelajar tidak dapat hadir ke kelas secara pelaksanaan PDPR disebabkan oleh kekangan daripada sudut kelengkapan teknologi, maka kemahiran teknologi guru perlu diperluaskan seperti merekod sesi pengajaran. Berbeza pula dengan guru kaunseling di mana pendekatan teknologi untuk memperbagaikan lagi aktiviti pelajar. Seperti contoh, kita boleh dikaitkan dengan sikap accountability seorang guru. Skop kedua ialah perbezaan pandangan terhadap pencapaian pelajar yang diulas di antara dua orang guru. Akademik merupakan perkara penting di mana guru bidang perlu mengkaji dan menekankan lagi kaedah dalam mencapai kefahaman pelajar terhadap sesuatu topik. Berbeza pula dengan guru bukan bidang di mana dia mengutamakan sasiah pelajar. Kemenjadian pelajar dalam mengambil nilai terhadap perkara yang diajar membolehkan guru mengenal pasti jika pelajar mempunyai perubahan yang ke arah positif ataupun negatif. Penglibatan pelajar dalam pembelajaran secara aktiviti sangat diterapkan oleh guru bidang. Seperti berpasangan atau berkumpulan, ini adalah perkara yang perlu diterapkan dalam pengajaran matematik. Berbeza dengan guru bukan bidang di mana menggalakkan pelajar berkongsi kelemahan dan membantu mereka secara perseorangan melalui sesi kaunseling. Gaya ini lebih mudah diterima oleh pelajar kerana perkongsian terhadap diri sendiri merupakan satu perkara yang boleh dianggap memalukan dan mereka boleh telusuri secara halusi tentang penyelesaian yang boleh disesuaikan oleh pelajar. Dan akhir sekali, dalam konteks IGP UPC, sikap toleransi yang perlu dinilai di mana hubungan antara guru dan juga pelajar. Pembentukan akademik dan sosial menjadi fokus utama.
di mana ia melibatkan kerjasama yang baik antara guru dan juga pelajar sendiri. Berdasarkan pendapat perbezaan, boleh disimpulkan bahawa sikap profesionalisme seseorang guru akan memberi impak yang positif dalam kalangan pelajar. Hal ini kerana ciri-ciri kepribadian seseorang guru akan mempengaruhi serta meningkatkan kualiti tahap pencapaian para pelajar. Antara sikap profesionalisme yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar adalah penyampaian pengajaran yang berkesan. Sebagai contoh, guru mempelbagaikan kaedah pengajarannya dengan menggunakan teknologi semasa dalam pengajaran, di mana ia secara tidak langsung akan memperkembangkan lagi minda pelajar untuk menjana idea. Seterusnya adalah kepentingan penampilan dan perwatakan yang baik. Contohnya, sebagai seorang guru yang unggul, ia boleh mengamalkan sikap yang baik dan menarik, seperti tidak menggunakan bahasa kasar terhadap pelajar apabila berhadapan dengan situasi tegang di dalam kelas. Hal ini kerana setiap tingkah laku guru akan sentiasa menjadi perhatian pelajar. Kemudian, sebagai seorang guru yang prihatin, ia perlulah menitik beratkan pencapaian akademik serta sahsia pelajar. Sebagai contoh, guru perlulah sentiasa mengikuti prestasi pelajar serta menjadi penasihat ketika pelajar berhadapan dengan masalah tertentu. Hal ini secara tidak langsung akan membentuk sahsia pelajar dengan baik. Akhir sekali, guru perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi serta kreatif. Sebagai contoh, guru perlu kreatif dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran bagi meningkatkan lagi pencapaian akademik para pelajar. Setelah melaksanakan kedua-dua wawancara IGP ini, guru pelatih amat berpuas hati dengan kerjasama yang diberikan oleh guru yang ditemu buat. Setiap jawapan kepada soalan berstruktur yang disediakan adalah merangkumi model IGP bagi bidang masing-masing dan model IGP UPSI. Perkongsian pendapat dan pengalaman daripada kedua-dua orang guru merupakan detik berharga bagi setiap guru pelatih sebagai persediaan mental dan fizikal untuk menghadapi situasi sebenar alam pekerjaan kelak. Guru pelatih berupaya untuk senaraikan tip berguna yang dikongsikan oleh kedua-dua orang guru melalui wawancara IGP ini meliputi kepribadian seseorang guru unggul, kepentingan nilai integriti dalam menjalankan tugas dan berpengetahuan luas dalam mempelbagaikan pendekatan serta kaedah pengajaran terhadap pelajar. Elemen-elemen ini merupakan aspek penting sebagai langkah untuk membentuk pelajar cermelang dari segi akademik dan juga sahsia. Oleh itu, guru pelatih haruslah manfaatkan peluang ini dengan sewajarnya agar dapat mencapai matlamat utama pelaksanaan wawancara IGP ini, iaitu mengenal pasti ciri-ciri atribut guru unggul yang berperanan sebagai tulang belakang kepada kejayaan seseorang pelajar. Kerja khusus ini merupakan langkah yang terbaik bagi mengasah kemahiran komunikasi dan etika profesionalisme dalam kalangan guru pelatih sebagai usaha berterusan dalam melahirkan bakal-bakal guru keluaran UPSI yang berkaliber dan berwibawa. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Melalui sesi temu bual bersama kedua-dua guru ini, saya dapat menambahkan pengetahuan lagi tentang atribut yang perlu ada pada seorang guru. Antaranya ialah sikap penyayang, beradaptasi dengan keadaan semasa, berintegriti, pengurusan masa yang baik, mengambil berat tentang latar belakang murid, cara memilih kaedah pengajaran yang sesuai dan perlu mempunyai kesabaran. Jadi jelaslah di sini bahawa ciri-ciri berikut amat penting bagi seorang guru menjadi pendidik dan pendamping kepada murid. Tambahan pula saya dapat meningkatkan kemahiran menyawal, kemahiran mendengar dan kemahiran berkomunikasi melalui sesi temu bual ini. Dengan ini saya berharap bahawa nasihat dan panduan yang dikongsikan oleh kedua-dua guru akan membantu saya untuk menjadi insan guru yang unggul dan profesional pada masa akan datang. Melalui pelaksanaan wawancara insan guru profesional ini, saya telah berpeluang untuk mendengar sendiri perkongsian yang telah disampaikan oleh kedua-dua orang guru mengenai pengalaman dan nasihat yang berguna sebagai ikutan dan peringatan untuk persediaan kepada kami sebelum melangkah ke alam perguruan kelak. Antara elemen yang telah diberi penekanan oleh kedua-dua orang guru yang telah kami
temu bual adalah tujuan utama kami memilih kerjaya ini. Kerana bagi mereka, guru bukan hanya berperanan sebagai pengajar tetapi juga berperanan sebagai seorang pendidik yang disifatkan sebagai pendamping kepada murid-murid. Saya juga tersentuh dengan perkongsian pengalaman daripada kedua-dua orang guru mengenai penghargaan yang telah diberikan oleh bekas anak-anak murid mereka. Situasi ini telah menyuntik semangat dan azam yang tinggi dalam diri saya dan rakan-rakan yang lain untuk menjadi seorang guru yang baik pada masa akan datang. Selain itu, mereka juga menekankan aspek ciri-ciri kepribadian guru yang akan menjadi ikutan dan teladan kepada pelajar. Ini kerana sahsiah dan tingkah laku seseorang murid akan mencerminkan kembali ciri-ciri kepribadian yang baik dalam kalangan guru. Secara keseluruhan, wawancara ini telah mencapai matlamat utama kursus ini untuk membentuk guru pelatih yang bercirikan guru yang berintegriti dan profesional. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika binti Mat Syaiz dan hasil daripada tugasan yang diberikan berkaitan dengan wawancara insan guru profesional, saya dapat belajar banyak perkara. Antaranya ialah guru ialah tunjang kepada sistem pendidikan. Jadi sudah semestinya tugas guru bukanlah mudah. Peranan guru amatlah berat tetapi cukup mulia dan murni. Tugas guru bukan sahaja mengajar tetapi mendidik dan mendampingi pelajar kerana setiap pelajar mempunyai latar belakang yang berbeza. Jadi sudah menjadi tugas seorang guru untuk mengenali setiap pelajar-pelajarnya. Ditambah pula dengan kerenah pelajar yang bermacam ragam yang menjadi faktor untuk guru perlu menguasai pengawalan emosi agar tingkah laku pelajar di dalam kelas dapat dikawal. Seterusnya, sesuai dengan peredaran masa, guru perlu lebih kreatif dan berinovasi untuk menarik minat pelajar untuk sentiasa fokus di dalam kelas. Hal ini kerana sudah menjadi tanggungjawab seorang guru untuk menyuburkan minat, memperkembangkan bakat dan kemahiran dalam diri seseorang pelajar. Akhir sekali, tiada guru yang menginginkan perkara yang tidak baik berlaku kepada pelajar-pelajarnya, melainkan sentiasa mendoakan kejayaan pelajar-pelajarnya kerana kebahagiaan seorang guru ialah apabila melihat pelajar-pelajarnya berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Fatin Azira binti Zamzuri. Hasil daripada tugasan yang diberikan oleh guru iaitu wawancara bersama dua orang guru berkejaya, iaitu kami telah memilih guru matematik dan juga guru kaunseling sendiri. Banyak perkara yang saya tidak terfikir sebelum saya mengambil kursus di sini, di mana bagi kita mengenal pelajar secara teliti adalah perkara remeh, tapi bagi kedua-dua guru yang telah berpengalaman, itu merupakan perkara penting sebelum kita mengajar pelajar itu sendiri. Jadi sikap timbang rasa dan penyayang seorang guru terhadap pelajar itu perlulah diterapkan. Walaupun kita ada banyak pelajar, iaitu habis berpuluh-puluh, beratus-ratus pelajar yang kita tahu, tapi sebenarnya bagi mereka untuk seorang yang guru mengenali mereka adalah perkara yang sangat penting dan mereka merasa kasih sayang itu sendiri. Tidak lupa juga dengan peredaran zaman di mana sikap kreativiti dan inovatif guru tu perlu ada. Tidak bolehlah kita selesa dengan kita punya cara, iaitu dengan membaca buku, memberi latihan. Perkara ini perlu ditambah baiki pada masa akan datang, kerana pada zaman akan datang generasi muda lebih terdedah dengan teknologi-teknologi yang ada. Oleh itu guru juga perlu mengikut peredaran yang ada, sebagi kita tidak menunjukkan kelemahan kita di mana. Dan akhir sekali, yang paling saya terkesan sebenarnya adalah kisah-kisah yang guru sampaikan di mana perubahan sikap pelajar sebenarnya bermula dengan keluarga, tapi boleh ditukarkan sebagai tanggungjawab guru itu sendiri. Okey, jadi di sini izinkan saya membuat sedikit refleksi hasil daripada wawancara tersebut. Yang pertamanya, bagi pendapat saya, profession keguruan ini dapat diklasifikasikan sebagai satu pekerjaan yang berkaitan dengan peranan tugas, tanggungjawab, sifat dan juga kualiti guru. Seterusnya adalah sebagai seorang guru, ia haruslah menanamkan ciri kepribadian yang positif dalam diri bagi meningkatkan kualiti profesion keguruan. Sebagai contoh, ciri kepribadian yang ditekankan dalam sesi wawancara ini adalah sifat penyabar dan juga penyayang. Seterusnya adalah sebagai seorang guru,
ia juga bukan hanya sekadar berperanan mendidik pelajar dari segi akademik, malah juga berperanan untuk menjadi seorang pendamping kepada pelajar sekiranya pelajar tersebut berhadapan dengan sesuatu masalah. Seterusnya adalah seorang guru yang unggul juga perlulah bijak menyesuaikan diri dengan pelbagai situasi, kerana kini guru akan lebih berhadapan dengan pelbagai masalah yang mencabar. Dan akhir sekali adalah ciri-ciri modal insan keguruan ini amat penting untuk dititik beratkan, terutama bagi bakal pendidik, agar ia dapat mengembangkan diri pelajar dari segi aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Itu sahaja refleksi pendiri daripada saya. Sekian, terima kasih.